Qaradawi mengambil kata-kata Ibn Taimiyah. Kalau gitu antum boleh memuji orientalis yang mengambil Quran dan hadis. Apa biasanya? Betul tak? Berapa ramai orientalis mengambil kata-kata Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauzi, malah Quran dan hadis dinukil dalam tulisannya. Apakah bila orang menukil Quran dan hadis, kata-kata Ibn Taimiyah sudah baik? Tidak, kita lihat akidahnya. Jangan tertipu. Itu alasan mereka. Kita kembali kepada apa yang kita nak bincangkan. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang dijelaskan di dalam hadis Aisyah, pembuat bid'ah telah mengikut jalan yang syubhat. Yang syubhat ini yang tidak jelas. Halalnya tidak jelas, haramnya tidak jelas. Ada hadis Rasulullah SAW kama qala berbunyi begini: al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal dan halal ini ada mutasyabih, tidak jelas halal haramnya. Faman waqa'a fil mutasyabihati faqad waqa'a fil haram. Siapa yang mencampakkan dirinya dalam benda-benda yang mutasyabihat ini, maka dia sudah mencampakkan dirinya dalam benda yang haram. Bid'ah keseluruhannya sesat dan menyesatkan dan syubhat. Bid'ah keseluruhannya sesat, menyesatkan dan syubhat. Pasti syubhat. Apa tak syubhat? Arti syubhat daripada kalimah syabih. Syabih serupa. Serupa dengan ibadah. Contohnya, apa salahnya Ustaz saya baca Yasin? Malam Jumaat saya baca Yasin. Salahkah saya baca Yasin sebagaimana Utsman Muhammadi mengatakan? Salahkah kita baca Yasin? Kita berzikir, tetapi caranya, kaifiyahnya. Quran mengatakan kalau baca Quran, baca seorang-seorang, satu dengar, tapi dia baca ramai-ramai, ini syubhat. Berzikir begitu juga, jangan diatur-atur. Malah dalam zikir mereka banyak benda-benda yang bukan syubhat saja, jelas-jelas haram. Di antaranya bila sampai kepada la ilaha illallah, apa dibuat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa namanya? Tamayul. Apa kata Imam Syafi'i tamayul? Bid'ah yang muharramah. Kerana dia tersabut dengan Yahudi. Sebab Yahudi beribadah begini. Kalau penat dia begini. Bila orang tahlil macam mana? Dia begini. Ataupun begini-begini, samalah. Yang penting tamayul. Tamayul ini hukumnya haram. Ini semua adalah benda-benda syubhat. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله شكرا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. Apa maksudnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat ini, yang maksudnya atau terjemahannya, dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepada kamu. Antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat muhkam ini yang jelas hukumnya, seperti curi potong tangan, itu muhkam. Berzina misalnya, kena sebat, itu muhkam. Itu muhkam. Tetapi ada yang tidak muhkam. Yang muhkam ini pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikut sebahagian dari ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih ini adalah kata Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, artinya yang bid'ah-bid'ah. Yang mutasyabih adalah yang bid'ah-bid'ah. Sebab bid'ah keseluruhannya adalah terlibat dalam perkara-perkara mutasyabih. Untuk apa mereka mengambil yang mutasyabih? Untuk menimbulkan fitnah. Fitnah kata Imam Ahmad di sini syirik. Fitnah kata Imam Ahmad dalam ayat ini adalah syirik, menimbulkan syirik.
Dan untuk mencari takwilnya, kan ditakwil. Syekh, ini hukumnya bid'ah, ditakwil ini bid'ah hasanah. Kan takwil namanya. Itu namanya takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami yang dalam ilmunya ataupun mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Kalau beriman dengan kullu bid'atin dhalalah, maka berhenti di situ. Jangan dibincang lagi. Setiap bid'ah itu sesat. Jangan dibincang, memang bid'ah sesat. Jangan dikatakan lagi ada dua, satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu tidak sesat. Itu namanya takwil. Kita tidak perlu mentakwil seperti itu kerana Rasulullah SAW mengatakan tadi awal-awal ada kalimah daripada Rasulullah SAW, ada sabda daripada Rasulullah SAW mengatakan bid'ah hasanah ada? Tidak ada. Kalau antum mengadakan yang mana antum menakwil yang kata Rasulullah SAW kullu bid'atin dhalalah. Jadi tidak ada bid'ah hasanah kerana siapa mengatakan ada bid'ah hasanah dia sudah mentakwil hadis yang sahih ini. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Kitalah orang yang berakal. Kerana kita mendapat petunjuk dan mengambil pelajaran daripada kitab Allah, Quran dan hadis. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikut jalan yang syubhat, maka itu orang-orang yang dinamakan oleh Allah di ayat ini, maka berhati-hatilah daripada mereka. Jadi kalau melihat orang-orang bid'ah adalah orang-orang yang kaki syubhat, jadi kita berjaga dengan mereka. Tuan-tuan, dalam hadis Bukhari, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang mengikut siapa yang dicintai. Al-mar'u ala din khalilihi, seorang mengikut agama siapa jadi temannya. Jadi jangan berteman dengan orang bid'ah, sahibul bid'ah. Jangan cintai mereka, jauhi mereka dalam hal-hal yang membawa kepada ibadah. Tapi dalam hal-hal yang membawa kepada urusan dunia, silakan. Tapi bila sesuatu yang berkaitan dengan agama, kita jangan dekati dia. Jangan dekati. Kalau boleh jangan berbincang dengan orang bid'ah, kerana orang bid'ah itu banyak tipu ilahi. Kita akan lihat hadisnya. Kecuali kalau dia mau dengar. Tapi kalau dia banyak berhelah, kita tinggalkan lebih baik. Seterusnya cuba lihat. Telah berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kertas kerja ini dipenuhi dengan kata qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala a'immah. Saya tak tahu macam mana nak menjelaskan umat ini kecuali dengan tulisan seperti ini. Dan nukilannya di bawah, cuba lihat footnote-nya, silakan bawa ke mana pun, tak jadi masalah. Kerana buku-buku yang jadi rujukan adalah buku-buku yang dikatakan buku ahli sunnah sahaja. Buku bid'ah kami takkan jadikan rujukan. Telah berkata Umar bin Khattab, cuba lihat, sayati qaumun yujadilunaka bi syubhatil Quran fakhuduhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Maaf, akan datang satu kaum mendepati kamu dengan syubhat-syubhat Al-Quran. Betul tak? Inilah masanya. Maka hadapilah mereka dengan sunnah. Artinya jangan pakai akal-akalan. Bawa Quran, bawa hadis, bagaimana kita menulis ini. Kalau pakai akal-akalan, mungkin akal mereka lebih bagus daripada kita, kerana mereka memelihara akalnya, mereka tidak memelihara agamanya. Kita memelihara agama kerana kita mengambil terus daripada Quran hadis. Kita pelihara Al-Quran dengan kita memeliharanya. Kalau kita tinggalkan tak ada makna. Tapi mereka meninggalkan Al-Quran, memelihara otaknya, akalnya. Jadi apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya orang yang berpegang dengan sunnah adalah manusia yang paling tahu dengan kitab Allah. Betul tak? Kalau tidak, dia tak pegang kitab Allah. Kerana dia tahu kebenaran kitab Allah, maka dia pegang kitab Allah, berhujjah dengan kitab Allah. Hadis Bukhari mengatakan Al-Qur'anu hujjatun lak